Hari ini saya ingin kongsikan macam mana saya daripada seorang jurutera elektronik kepada seorang petani. Sebelum ni saya belajar di Universiti Malaysia Perlis. Sehari selepas konvo saya ditawarkan untuk bekerja di sebuah syarikat multinasional, syarikat yang beroperasi dalam bidang semiconductor. Lepas tu selepas 3 tahun menjadi seorang jurutera, seorang engineer, saya mengambil keputusan untuk balik ke kampung halaman untuk berbakti kepada orang tua. Berada di kampung, saya cuba mencari apa yang boleh saya lakukan di kampung. So pada waktu itu tidak banyak benda yang kita boleh lakukan di kampung. So salah satu bidang yang berpotensi besar di Ranau, kampung saya, adalah bidang pertanian. Tapi masalah dia bidang pertanian di kawasan kampung ni adalah orang menganggap bidang pertanian tu adalah untuk orang-orang yang tidak dapat further study, orang-orang yang tiada pilihan lain terpaksa jadi petani. Pertanian tidak dilihat sebagai suatu bidang yang cool. Begitu. Terlalu banyak stigma waktu saya baru ingin memulakan bidang pertanian. Orang membanding-bandingkan, cakap, "Oi, tengok cousin kau polis, kau ni petani je. Apa ni sekolah tinggi-tinggi tapi jadi petani?" Itulah cabaran-cabaran yang ingin kami buktikan kepada halayak ramai yang sebenarnya bidang pertanian ni adalah satu bidang yang boleh dijadikan cool. Cara kita bertani tu yang buatkan bidang pertanian tu boleh jadi cool. Kita boleh apply apa yang sudah dilakukan di negara-negara barat, macam kita boleh apply teknik hidroponik, kita boleh apply teknik fertigasi, aquaponik, dan even kita buat pertanian secara konvensional pun, kalau kita buat planning yang betul dengan marketing strategi yang betul, bidang pertanian boleh pergi jauh. Di negara kita banyak bergantung kepada makanan-makanan daripada negara luar. Sayur-sayuran yang diimport daripada India, daripada China, daripada banyak negara-negara, New Zealand. Kenapa kita tidak empower kita punya hasil pertanian sendiri? Mindset tu kita kena ubah. Bagi saya bidang pertanian ni sebenarnya boleh pergi jauh dan ada demand untuk industri makanan negara, tapi perlu dilakukan dengan betul dan perlu ada teknik-teknik dan cara-cara baru yang lebih cool lah orang bilang, supaya bidang pertanian ni akan ada banyak lagi orang yang menceburkan diri dalam bidang pertanian. Bila orang tua saya tahu yang saya sudah berhenti kerja dan ingin sepenuh masa kepada bidang pertanian, mereka agak kecewa lah. Kenapa kamu berhenti kerja? Bapak penat-penat kasih sekolah kau. Ini kerja bapak ni, petani ni. Takkan kau pergi pegang cangkul? Diorang tidak tahu yang zaman sekarang petani tidak semestinya pegang cangkul. Menanam sayur tu boleh jadi banyak teknik yang kau boleh gunakan. Tidak semestinya kau guna cangkul. Sekarang pun ada banyak mesin. Tugas kita lah yang orang-orang generasi baru untuk membuatkan orang-orang tua kita untuk faham yang bidang pertanian ni sebenarnya sudah berevolusi. Tapi di negara kita yang belum lagi orang adapt dengan teknologi-teknologi baru. Waktu awal-awal tu memang agak susah. Sebab sebenarnya bidang pertanian ni perlunya dia perlu dimulakan dengan sama macam bisnes-bisnes lain lah. So bidang pertanian tu kita tidak boleh buat just tanam, lepas tu kita jual, lepas tu habis. Tidak boleh macam tu. Kita kena ada planning, kita kena tanam, lepas tu kita kena tahu market dia di mana, kita kena buat study dia punya pasaran, lepas tu kita mesti ada kesinambungan. Jadi kalau kita tanam sayur just tanam satu kali macam yang kebanyakan petani kita buat, dia tanam satu kali, lepas harvest, lepas tu habis. Dan bagi saya bidang pertanian ni kalau dilakukan dengan betul, kamu akan berjaya. Tapi harus ada planning yang betul. Macam di Jepun, para petani dia walaupun ruangan tanah yang sempit tapi boleh jadi milioner. Orang kena ubah tu pikiran yang bidang pertanian tu bukan bidang yang menguntungkan. Sebenarnya bidang pertanian kalau dilakukan dengan betul, dengan teknik yang betul, bidang pertanian adalah satu bidang yang menguntungkan.